forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamir tak ada isu sokongan PAS tepu tak menang besar tanpa PM kata Muhyiddin. Sebab cerita sikit kat HMT ni, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata sokongan rakyat terhadap PAS telah tepu sebelum bergabung dengan parti itu di bawah Perikatan Nasional yang melonjak kedudukannya pada PRU 15. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kawamir. Di akhir kita komen macam biasa. Antoni ini tentang kerenah orang politik saya. Ini segmen kerenah orang politik. Saya melihat kenyataan yang tersiar dalam FT, Free Malaysia Today, yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin menzahirkan kenyataan bahawa dia kata bahawa PAS pun dalam keadaan sekarang ni sudah tepu. Dah tepu sokongan. Artinya dia kata kejayaan PAS hari ini kerana bersama dengan Perikatan Nasional. Dan PAS tidak mungkin dapat mencipta kejayaan lebih besar lagi tanpa keberadaan bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab itu dia berpendapat bahawa PAS tidak akan mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian ataupun solo. Macam kita dulu UMNO pun mencari solo, memanglah kita mengalami kekalahan. Jadi saya mengambil keadaan begitu, dia mengatakan bahawa kalau PAS bertindak sendirian, maka PAS tidak mungkin dapat mencipta kejayaan yang segemilangan sekarang, katanya. Ya, sebab itu beliau menganggap bahawa pencapaian PAS sekarang ini sudah pun tepu. Dengan cara itu jugalah katanya, bila bersama dengan Perikatan Nasional atau bersama dengan PBM dan Parti Gerakan, kita dalam kerajaan perpaduan, mereka bantai kita, mereka balun kita, kononnya ada DAP. Tapi jangan lupa Perikatan Nasional ada gerakan yang lebih bersifat chauvinis. Yang ini mereka tak dedahkan ke depan. Tapi realitinya ada gerakan, ada PAS, ada Parti Peribumi Bersatu. Dan kata Tan Sri Muhyiddin, tanpa menyertai PN, PAS tidak mungkin dapat mencipta kegemilangan seperti hari ini, katanya. Sebab dia bagi contoh lah, dia kata bahawa dulu biasanya PAS cuma dapat antara 10,000 majoriti, paling tinggi pun 15,000. Tapi bila bersama dengan Perikatan Nasional, Tan Sri Haji Hadi boleh dapat sampai 40,000 undi, katanya. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, cuma saya melihat apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu adalah sebagai peringatan. Sebab ini juga jelas memperlihatkan bahawa sudah ada bunga-bunga perpecahan antara PAS dengan Parti Peribumi. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin terpaksa mengeluarkan kenyataan agar PAS sedar dan insaf supaya tidak meneruskan sebarang usaha. Sebab PAS sekarang ini dilihat sudah macam suam-suam kuku aja dengan PBM ni, saya. Itu keadaannya, saya. Jangan lupa. Sebab itu dia, Tan Sri Muhyiddin kata dia tahu PAS tak akan berganjak untuk meninggalkan Perikatan Nasional. Meskipun Tan Sri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berbicara, ada mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Tapi dia yakin PAS tidak akan meninggalkan gabungan Perikatan Nasional. Saya melihat orang politik ni kadang-kadang kita kena lihat, bila dia bercakap A, belum pasti maksudnya A. Mungkin ada unjuran-unjuran yang lain. Bagaimanapun terpulanglah, saya tak mau menuduh. Sebab saya melihat bila dia mengatakan PAS dalam keadaan sudah tepu, artinya PAS tak akan boleh lagi untuk menjana kejayaan lebih besar lagi, ataupun untuk menjadi kerajaan, menubuhkan kerajaan ataupun memimpin kerajaan. Bagi saya itulah kepahaman saya. Mungkin saya silap, saya Juzaili Ma'ali, jangan jadi batu api. Saya bukan nak jadi batu api, saya melihat kenyataan. Selama hati-hati dia kata gerakan lagi bahaya daripada DAP. Itu benar, saya bukan nak jadi batu api, tidak. Sebab ini kenyataan yang ditularkan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam Free Malaysia Today. Jadi saya memberi komen begitulah, sebab bila kenyataan begitu, apakah tanpa Parti Bersatu PAS tidak mampu untuk mencipta kejayaan lebih gemilang lagi bila dia kata dah tepu. Itu persoalannya. Jadi jangan marah kat saya. Walaupun kita tahu juga Datuk Anwar Ibrahim dulu pernah bercakap bahawa dia berbincang juga dengan PAS untuk menyelesaikan supaya adanya ukhuwah perpaduan, supaya PAS menyertai Pakatan Perpaduan.
Tapi PAS tak mau, tak bersedia ke arah itu. Tapi sekarang ni pintu dah tertutup. Itu gambarannya. Jadi saudara Mu'arifin dia kata kalau bersatu tanpa PAS, bungkus terus. Ini keadaan bukan kenapa saudara. Sebab saya melihat bahawa anggota parlimen, ahli-ahli parlimen daripada Parti Peribadi Bersatu sudah pun ada yang meninggalkan sokongan ataupun mengalihkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tepatnya mereka tidak meninggalkan Parti Bersatu tapi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa maksudnya di situ? Saya bukan jadi batu api. Saya merasakan bahawa sudah ada gerak hati. Jadi keadaan begitu, apakah warga PAS senang dengan tindakan tersebut? Jadi mungkin gamaknya Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan begitu untuk meledakan atau meredakan perasaan warga PAS. Itu saja saudara. Tak ada lebih daripada itu. Kita warga UMNO kita tengok sajalah. Antara anda dua parti itu terpulanglah. Tapi untuk UMNO menyantuni semula, mewujudkan muafakat nasional, saya tidak nampak adanya bibit-bibit pertemuan di situ. Sebab luka yang dialami oleh UMNO terlalu mendalam. Tak payahlah saudara nak katakan kita ni batu api, tidak. Tapi UMNO harus bergerak terus. Tambah-tambah lagi sekarang dengan Pakatan Perpaduan. Walaupun UMNO dituduh macam-macam, jadi kita melayarkan baterai kita berterusan. Cuma yang saya lihat hari ini, saya terkejut juga apabila Free Malaysia Today melaporkan kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata PAS tepu. Tepu ni saudara, kalau air dah penuh dah. Bermana retinya tak ada lagi meningkat lagi. Dan tambahan pula lagi sekarang ni, apa yang berlaku di Perlis. Di Perlis ni pemimpinan Parti Bersatu nampak gayanya macam seolah-olah berpatah harang, berkerat rotan bila mengisahkan perang dengan Menteri Besar Perlis. Menteri Besar Perlis datang lebih lepas. Apakah ini berlaku? Wallahu a'lam bissawab. Dan semalam bila waktu penamaan calon, saya melihat siapa pimpinan daripada Parti Bersatu yang mengiringi ini calon daripada PAS ke pusat penamaan calon. Kita UMNO semua turun. Datuk Seri Ahmad Sabu pun turun. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berada di San Francisco. Datuk Seri Zahid sedang menerima rawatan. Lain semua turun. Satu ketumbukan. Tapi bagaimana dengan PAS? Nampak gayanya ahli-ahli daripada Bersatu, adalah ahli tapi tak ramai mana. Semuanya orang PAS. Saudara, itu gambarannya. Itulah keadaan saudara. Saya tak nak cakap lebih daripada itu saudara. Biarkanlah keadaannya. Itulah saya katakan bahawa inilah kisah-kisah orang politik. Sebab hari ini saya nak buat pandangan, penjelasan yang lebih panjang lagi tentang apa yang berlaku di Pilihan Raya Kecil Kemaman. Rakyat nak tahu lebih penting lagi. Soal mereka nak berbalah itu terpulang pada mereka, saudara. Jaka Linglu dia kata bukan ikut tepi tapi ikut penuh trust. Jaka Linglu dia kata live selalu sangkut-sangkut. Biasalah saudara. Dalam Marhakim dia kata kalau ada tepu nak pecah. Saya tak mau cakap lebih. Saya tak mau menambah ataupun menokok. Saya menceritakan apa yang sedang berlaku. Dan kalau melihat dari segi senior politiknya, begitulah keadaannya saudara. Dan okey saudara. Di Kemaman sekarang, walaupun sekarang ini di Kemaman ada hujan lebat saudara. Hujan lebat sedang melanda sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi daripada sejak semalam hujan. Namun walaupun hujan lebat sejak subuh sebenarnya tadi katanya, ia tidak menghalang calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor untuk meneruskan kempennya untuk Pilihan Raya Kecil Kemaman. Bersemangat betul ni Panglima ni saudara. Mantan Panglima Angkatan Tentera ni betul-betul kali ini dia turun ke gelanggang. Betul-betul macam dia kata istilah perang lah katanya. Menurut Tan Sri Muhammad Afendi, walaupun hujan berterusan, tapi itu menjadi kelebihan baginya. Kerana bila hujan berterusan, dia boleh bertemu seramai mungkin pengundi. Sebab itu dia kata saya tak buang masa untuk saya terus berkempen. Bagi saya masa itu emas. Sebanyak mungkin saya akan cuba bertemu dengan pengundi. Bila hujan, pengundi duduk rumah. Senang disantuni katanya saudara. Jadi mengambil apa-apa suasana itu dengan pandangan yang positif. Hujan ni katanya kita tak dapat hindar. Malah kalau di beberapa tempat ia menjadi kelebihan kerana orang ramai berkumpul sebab hujan. Jadi ia jadi satu kelebihan sebenarnya, bukan halangan. Dan hari ini saudara
ini pilihan raya kecil Kemaman sudah pun memasuki hari kedua. Alhamdulillah, saya melihat kempen-kempen yang dijalankan oleh warga UMNO, Barisan Nasional dan juga teman-teman daripada Parti Perpaduan Pakatan Harapan tidak ada pun maki hamun. Sebagaimana di sebelah sana. Sebelah sana tu lain biasa sajalah. Cerita itu, cerita ini, Melayu terancam, Islam terancam, bahawa ini macam-macam lah saudara. Bagi saya, rakyat di Kemaman, mereka sudah jelik lah dengan isu-isu yang dilontarkan. Sebab itu katanya, ini menurut General Bersara Tan Sri Muhammad Effendi, dia kata saya telah bertemu banyak jentera kempen. Dan katanya saya nampak memang kali ini agak luar biasa. Saya lihat Barisan Nasional dan komponen lain di bawah kerajaan perpaduan nampaknya ada kesatuan dan matlamat yang jelas. Dia berpuas hati bahawa semua ahli-ahli daripada parti-parti yang mewakili Parti Keadilan, daripada Amanah, daripada DAP, daripada UMNO bersatu hati untuk melaksanakan acara kempen. Sedap Abdul Hamid, Majid dia kata betul lah tu. Majority politician di Malaysia ni cakap A belum tentu A. Itu keadaannya. Bagi saya, laporan yang saya terima sekarang ni, bagaimanapun selain daripada usaha yang sedang dilakukan oleh Panglima mantan Panglima Tentera Darat ini, ada tentera Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, saya juga melihat bahawa pihak polis juga nampak gayanya telah pun bersiap siaga. Kerana Polis Raja Malaysia Terengganu telah pun mempersiapkan aspek aset dan keanggotaannya sekiranya berlaku banjir semasa berlangsungnya pilihan raya kecil Kemaman. Jadi artinya, walaupun hujan ataupun banjir, pihak polis sudah pun bersiap dengan aset-asetnya untuk membantu rakyat. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, lebih 2,000 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan di seluruh negeri sepanjang musim banjir. Dan bagi daerah Kemaman saja, lebih 700 kekuatan. Pihak polis akan juga membantu. Apatah lagi dengan tentera, memanglah kalau mantan panglimanya turun bertanding, saya rasa tentera akan mengerahkan anggotanya seramai mungkin untuk membantu. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli, katanya berdasarkan penilaian pihaknya, 18 pusat mengundi sekitar Kemaman berisiko dilanda banjir. Dan PDRM telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam merancang plan kontingensi yang diperlukan. Ada pusat pemindahan sementara yang akan jadi pusat mengundi. Dan ada tempat mengundi yang akan jadi pusat pemindahan sementara. Jadi kami akan susur atur semula mengikut keadaan semasa. Tetapi perancangan dah buat kerana PDRM dan SPR ada langkah-langkah kontingensi. Jadi pihak polis mengatakan rakyat jangan gusar. Sebab itu sedang ditangani. Semua aset kami telah digerakkan, kata Datuk Mazli. Dan semua perancangan kami susun dengan sebaik mungkin untuk memastikan proses pilihan raya kecil ini berjalan lancar. Itu menurut pihak polis, jangan risau. Sementara itu, saya mendapat kenyataan daripada Timbalan Pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan, sebagai Timbalan Presiden, sebab Presiden masih lagi tinggal berehat di rumah, dan beliau sebagai Panglima Perang UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan untuk pilihan raya kecil di Kemaman. Menurut Tok Mat, dia kata Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor merupakan calon terbaik daripada Barisan Nasional untuk mewakili parti bagi menghadapi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Katanya seperti yang telah kita ketahui, beberapa hari sebelum ini Barisan Nasional meletakkan calon terbaik dan diterima oleh semua pihak, iaitu parti dan jentera. Jadi katanya alhamdulillah, calon kita Raja Ahmad Effendi yang merupakan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia sudi mewakili parti kita, itu Barisan Nasional dalam PRK Kemaman. Jadi selaku Timbalan Presiden UMNO, beliau mengharapkan jentera parti menggerakkan kerja dengan sebaik mungkin lagi. Jadi kepada rakyat Terengganu, inilah calon yang terbaik yang UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan turunkan untuk mewakili anda di Dewan Parlimen dan akan memperjuangkan soal nasib dan kehidupan warga Kemaman.
Menurut Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Norani Ahmad, ini saya dapat tulisan daripada sahabat kita, Saudara Norani Nordin. Di antara dia kata Ketua Wanita UMNO, Datuk Norani Ahmad, menyatakan bahawa jentera pergerakan itu akan digerakkan semaksimal mungkin untuk berkempen dari rumah ke rumah sepanjang tempoh kempen PRK Kemaman diadakan. Kata Datuk Norani, semua wanita UMNO bahagian daripada seluruh negara akan menghantar wakil masing-masing. Kemudian melalui penyelarasan oleh wanita UMNO negeri-negeri, kami akan berkampung di Kemaman ini sepanjang tempoh kempen diadakan. Menurut Datuk Seri Norani, sebab itu tadi saya lihat juga bagaimana calon Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia memuji. Dia kata dia amat terkesima lah dengan keadaan, bagaimana komitmen yang diperlihatkan oleh wanita UMNO Malaysia, wanita keadilan, khususnya mereka menyantuni dengan penuh mesra dan menyantuni rumah ke rumah. Inilah dulu sebenarnya kelebihan UMNO dari dulu lagi saya. Asalkan tidak berlaku perbalahan di peringkat bahagian. Tambah-tambah lagi bila adanya pilihan raya kecil. Selalunya pilihan raya kecil semua bersatu. Tapi kalau calon itu ada masalah di peringkat bahagian, dari segi UMNO-nya selalulah berlaku cah keting. Tapi kali ini, calon yang diturunkan tak ada apa-apa, tak ada masalah. Jadi semua bersatu hati untuk memenangkan. Matlamatnya sebagaimana kenyataan daripada Tan Sri Muhammad Effendi, yang penting sekarang ni kita nak menang. Dan wanita menurut Datuk Seri Noraini akan berkampung di seluruh kawasan di Kemaman. Bukan hanya wanita UMNO, ia termasuk juga wanita keadilan. Saya melihat naib ketua wanita keadilan, iaitu Datin Faizah juga sudah pun turun berada, sedangkan mereka akan menganjurkan mesyuarat Perhimpunan Agung Parti tersebut. Tapi Datin Faizah bersama suaminya dan keluarga wanita dari Parti Keadilan sudah pun berkampung di kawasan Kemaman. Apapun dan bagaimana bentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan itu, katanya itu tidak boleh cerita. Tapi yang penting, wanita kali ini benar-benar menyensing lengan untuk memastikan kemenangan calon yang dipertaruhkan oleh UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Saudara? Baik, saudara, saya melihat, ini nak buat sedikit penjelasan supaya anda faham. Waktu pilihan raya 6 negeri dulu. Ini waktu dulu kita bertanding Sesoro. UMNO bertanding Solo, Pakatan Harapan, cara Pakatan Harapan menentang Perikatan Nasional. Yang pagi 3, sekarang ni 2. Waktu itu saudara untuk kerusi Kemasik contohnya. Majoriti yang diperolehi oleh parti PAS adalah 6,505. Apakah jumlah sebut? Sebab sekarang ni saudara, politik ini dalam demokrasi games of the numbers. Keadaan sekarang ni Kemasik tidak mungkin majoriti sebanyak itu. Begitu juga di Kijal. Kijal dia punya majoriti terlalu sedikit, ia 3,700. Dan di Cukai majoritinya adalah 8,000. Cuma majoriti yang terbesar sekali itu dah di Air Putih. Bagaimanapun saya difahamkan peratusan purata yang keluar mengundi waktu pilihan raya di 6 buah negeri itu hari adalah sekitar 73%. Sebab itu sekarang ni kalaulah jentera parti boleh mengeluarkan seramai mungkin pengundi, keadaan boleh berubah. Apatah lagi saudara, jangan lupa waktu pertandingan sebut ada juga kerana masalah di peringkat bahagian, ada berlakunya pecah keting. Jadi peralihan pengundi-pengundi yang atas pagar. Tapi sekarang ni dah lain. Saya dah harun-harun dia kata dalam negara kita ni belum beres banyak perkara. Saya setuju. Saya bersetuju sebab kerajaan sekarang ni baru setahun. Saya bersetuju, memang saya tak nafikan. Tetapi saya rasa inilah yang terbaik yang diperolehi oleh calon dari Kemaman untuk meneruskan perjuangan. Sebab tu saya katakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan selaku mantan Setiausaha Agung UMNO. Beliau adalah ahli majlis tinggi dan timbalan Menteri Kewangan. Dia kata pengundi di Kemaman diharap dapat menggunakan peluang ketika pilihan raya kecil di kerusi itu kerana untuk memilih satu-satunya wakil ahli parlimen daripada Barisan Nasional di Terengganu. Dia kata pengundi perlu bijak membuat pilihan dan tidak terbuai dengan sentimen kononnya rakyat Terengganu masih lagi dalam mood
untuk mengekalkan rekod 40-0. 40-0 tu saudara 32 Dewan Negeri, semua dibolok oleh PAS dan 8 dibolok oleh PAS, jadi 40-0. Tapi sebagaimana kata Datuk Ahmad Maslan, apa faedahnya untuk kita kekalkan telur? Apa faedahnya untuk rakyat Terengganu? Saudara, sebenarnya tak ada apa faedah pun dia kata. Sekiranya calon PAS iaitu Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Datuk Seri Ahmad Samsuri menang. Kawasan itu masih lagi pembangkang di peringkat kerajaan pusat. Ya, sebab itu menurut Datuk Ahmad Maslan, pembangunan yang ada di Kemaman ketika ini pun banyak dilaksanakan ketika Barisan Nasional memerintah. Jadi seandainya keadaan berubah, calon daripada UMNO Barisan Nasional mentadbir di Kemaman, tentulah lestari pembangunan itu dapat dimantapkan lagi apabila kerajaan persekutuan sekarang ni pun katanya bahawa kalau kita lihat bagaimana mereka melompat sana, melompat sini, kononnya tak cukup peruntukan dan sebagainya. Kalau dipilih calon daripada UMNO Barisan Nasional ini, tak adalah perkata lompat-melompat dan diteruskan legasi tentang lestari kehidupan rakyat. Tidak nanti, betul dia Menteri Besar, apakah dia akan dapat bertahan? Itu keadaannya. Yang paling penting saya merasakan rakyat itu diutamakan. Kalau saya baca detail sikit lagi kat macam FMT ni, mengambil contoh situasi sebelum PRU November lalu, CPM berkata PAS yang bergerak solo tidak merekod jumlah kemenangan majoriti besar. Kini selain menang 4 negeri dan hampir menawan Selangor. PAS bersatu dan gerakan melihat ini sebagai satu kekuatan. Mereka tak boleh bersendirian. Boleh, tetapi kesannya tak sebegini besar. Contohnya dalam PRU yang lepas, majoriti mereka biasanya 10,000 ke 15,000. Tapi masa lepas Hadi Awang contohnya dah sampai 40,000. Dia PAS dah sampai tahap tepu, tetapi dengan kebanggaan PN tu, penerimaan rakyat begitu besar sekali sehingga catat mereka yang luar biasa. Katanya dalam satu pertemuan bersama FMT. Itulah kenyataan Muhyiddin. Nampaknya tak tahulah kenapa Muhyiddin cakap macam ni, itulah. Kan ada sebab lah Muhyiddin cakap macam ni. Kita pun tak tahu. Okey, betul menjawab yang boleh Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.